Pagi Encik Hafiz. Ya. Okey, saya Dr. Wisha dari Fakulti Pendidikan. Mhm. Jadi saya ni pendidik kepada bakal guru Mhm. dan kami banyak terima komplain daripada ibu bapa mengatakan anak-anak yang dah keluar dari universiti tak boleh terima stres. Contohnya yang auditor lah, selalu auditor dan sebagainya, dia dapat DA scholarship, dia pergi luar negara, balik, tak boleh kerja dalam keadaan yang stres. Ramai nak jadi cikgu. Nanti start esok nanti, sebab 18,000 cikgu akan diambil one off. Ramai engineer, lawyer, doktor. Saya tengok banyak penceramah yang JPA scholar balik nak jadi penceramah, nak jadi businessman, tak nak buat engineering ke apa semua yang kerja-kerja yang perlukan kepakaran yang tinggi. Jadi soalan saya ialah mengapa sistem pendidikan kita ni, apa yang patut dilakukan supaya even you yourself I'm sure because of stress nak tukar, nak jadi businessman, kebanyakan mereka macam tu. Tanya mengapa ambil engineering, oh dapat scholarship. Tapi lepas tu struggle pass balik je tak nak jadi engineer. So apa yang silap dalam sistem pendidikan kita ni sehingga these people cannot take their stress? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor ya. Okey, balik kepada soalan tadi ni, ini agak sukar juga ni ya. Okey, pada saya macam syukur alhamdulillah lah ya. Saya pun macam sekarang ni actually macam saya cakap tadi, anak saya graduan daripada Universiti Melaya dalam bidang accountancy. Syukur dapat kerja di one of top audit firm jugalah. Sama saja. Tapi daripada awal dulu masa ambil accounting tu pun saya dah explain kat dia. Sebenarnya dia masuk dulu anak saya ni. Dia ambil asasi sains untuk medik. Tapi bila saya dah tahu dah dia memang tak minat, tapi tak macam mana dia boleh ambil juga layak. Jadi dia ambil. Pada saya dah cakap kat dia, kakak kalau jadi doktor abah pun takut kan. Pasal saya tahu dia bidang dia macam mana. Dia duduk kerja dia duduk di Kolej 9. Dia terlibat banyak dalam kegiatan-kegiatan kesenian ya. Dia cukup bangga lah kolej dia tujuan kesenian dia. Tiap-tiap tahun menang dia menang tarian. Dia cukup bangga. Jadi apa yang saya tekankan pada dia ya, daripada awal saya dah beritahu dalam bidang accounting ni bukan senang. Macam mana career. Jadi saya guide dia supaya cuba masuk audit. Saya tak paksa ya, tapi saya guide. Saya kata kalau you nak jadi you want to have a good career dalam accounting, you masuk audit firm. Bila you dapat audit firm, you go for your chartered accountant. Bila daripada situ you masuk corporate sector, baru orang nampak. Tapi bukan senang saya kata. Kalau you masuk terus corporate sector sebagai account executive, 5 tahun you baru jadi senior executive. Tapi kalau you kerja audit firm, you got your chartered accountant, you 5 tahun you boleh jadi finance manager. That's the difference. Tapi you need to suffer for the first 3 years. First 4 years. You need to suffer that. Jadi the stress tu macam saya ya, mungkin saya ada pengalaman. Macam saya ni suka bercerita. Jadi saya bercerita dengan anak saya ya. Mungkin anak saya bernasib baik. Saya cerita. Tapi macam yang doktor beritahu tadi, uh, generasi baru. Generasi baru ni memang susah. Saya pun sendiri tahu kalau macam di office kita ambil budak-budak fresh grad ni. Memang tak boleh terima stres, tapi dia pada saya ni disebabkan persekitaran ya, persekitaran mereka sekarang ni sibuk dengan media sosial. Jadi bila di media sosial pula cerita senang je hidup. Dia kata nak berniaga tak perlu modal. Berniaga cepat untung. Jadi semua yang senang. Jadi kalau di media sosial pula dia punya trending dan branding ya, tak nak cerita susah. Bila cerita susah, orang tak suka. Jadi kadang-kadang dia orang ni terpengaruh. Pada saya sebagai ibu bapa ya, di rumah tu, di rumah ibu bapa ni daripada awal. Contohnya kalau kan anak kita berjaya ya, pergi ke overseas, pergi ke mana. Sebagai ibu bapa kalau yang ada pengalaman ya, daripada awal ni kena tekankan pada dia orang. Bagaimana uh, apa ni impact dia bila keluar, bagaimana realitinya masa bekerja ya. Jadi contohnya lagi, apa yang perlu ditekankan macam doktor bertanya tadi, adakah uh, apa ni kita punya sistem pendidikan kita
Sistem pendidikan kita pada saya lah, kalau daripada dulu zaman saya tak tahu dah berubah macam mana. Di Malaysia ni daripada awal sampai ke peringkat tertinggi memang lebih menumpukan kepada sistem peperiksaan dan textbook ya. Sebab tu macam banyak universiti dia buat macam sesi-sesi dengan penceramah luar. Saya pun kadang-kadang dipanggil jugalah ya, dipanggil untuk berkongsi pengalaman industri. Jadi di situ tu mungkin universiti ya, kalau nak lihat kepada satu sistem pendidikan yang bersepadu ya, saya rasa susah untuk ditukar. Tapi pihak universiti boleh buat sesi sendiri, panggil ya macam penceramah-penceramah daripada industri. Kita bagikan guideline daripada mereka awal ya, jangan tunggu final year ni mungkin takut dah tak sempat. Pada saya kalau nak buat sesi perkongsian dengan industri, boleh bermula pada even tahun pertama, kedua, ketiga pun tak apa. Jangan tunggu tahun keempat. Pasal saya biasa juga dulu dipanggil untuk bagi talk pada student-student yang dah nak grad. Tapi pada saya mungkin dah tak sempat. Kita bagi talk satu kali tak boleh berubah situasi dia ya. Kita boleh buat satu program daripada awal yang bagi pendedahan. Kita cerita kat dia orang bagaimana situasi bila you bekerja. Macam saya cakap, stres tu sebenarnya kita tak boleh cakap tak mau stres. Kita tak boleh cakap kerja tak nak stres. Tapi paling penting how we manage stress, bagaimana kita mengawal stres. Saya tak kata tak stres ya, di mana-mana pun stres. Mungkin kaki tangan saya pun dengan saya stres. Tapi bagaimana mengawal stres tu terpulang pada individu kita, pada diri kita sendiri. Kalau kita, saya kalau start cara kerja saya straightforward, saya cakap. Tapi bila saya keluar pintu habis, saya tak ada, besok saya cerita lain ya. Saya tak ada masa nak carry forward. Semalam kau buat tu tak ada. Habis-habis. Bila you baik, saya kata baik. Bila saya perlukan perubahan, saya tegur. Itu cara saya. Mungkin macam student-student ni daripada awal kita kena bagi tahu. Pasal dia orang ni terlalu banyak disogokkan dengan berita dengan cara-cara yang senang, dengan social media, dengan drama-drama, semua senang aja. Keluar-keluar terus bawa kereta besar. Tak ada, dalam realiti tak ada. Itu yang apa yang saya nampak macam pandangan doktor tu. Kalau nak kata sistem pendidikan tu, sistem pendidikan kita dah memang begitu, bukan senang nak tukar ya. Saya rasa banyak yang cadangan-cadangan bagaimana nak tukarkan sistem pendidikan ni kepada more realistik, kepada berfikir lagi banyak, dan saya rasa ada perubahan lah. Cuma yang mungkin pihak universiti sendiri tu boleh buat satu macam session dengan pihak-pihak industri, katakan pihak di accounting ya, nak masuk audit firm, semua tak sanggup tunggu di audit firm 3-4 tahun. Jadi kita panggil pihak industri daripada yang pernah bekerja di audit firm, ataupun panggil firm-firm besar daripada KPMG, daripada Ernst & Young ya. Panggil dia orang, bagi tahu kan bagaimana cara bekerja. Macam saya dulu contoh, masa saya masuk audit firm, belajar audit susah, pecah kepala ni belajar audit ni semua ni, macam mana sistem audit. Bila saya masuk KPMG, 2 bulan pertama kerja saya cari file, photostat, panjat tangga, cari file tinggi-tinggi. Masa zaman tu dulu semua filing room semua manual, kena tolak kiri kanan, photostat machine semua tak ada tulis apa, hijau aja. Rosak kena repair sendiri. Tapi saya tak kisah. Saya tak kisah. Jadi kita gelak-gelak aja repair photostat machine. Kalau kita nak take it serious, kerja saya bukan repair photostat machine. Tapi saya belajar pasal kalau tak boleh photostat, kerja saya tak siap. Jadi kita macam mana kita nak mengawal stres. Lepas tu jumpa kawan-kawan satu KPMG, kita boleh gelak-gelak. Kau dah pandai tak repair photostat machine ni? Kau pandai tak? Aku dah pandai tak? Aku boleh buka dalam semua. Jadi kita ajar kau, kalau kau tak siap, kalau mesti photostat machine rosak, orang semua dah balik, kerja kita tak siap. Jadi kita belajarlah repair sendiri. So saya rasa kita banyak perlukan ni lah, perkongsian ya, sesi perkongsian ilmu, sharing dan knowledge. InsyaAllah lah, yang golongan-golongan ni memang susah, kita tak nafikan. Tapi kalau kita dapat mendidik mereka secara indirect macam kalau kita bagi direct kadang-kadang susah. Mungkin kita kena bagi dia orang ni reverse psychology.